Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, selamat datang sekali lagi Selamat datang ke channel YouTube Nur Aminah Umar. Dan video ini juga sebenarnya akan disiarkan di Facebook page Nur Aminah Umar. Jadi untuk itu dalam video kali ini secara khusus saya akan membawakan satu topik yang berkenaan tentang bagaimana kita individu sama ada menjalankan bisnes ataupun tidak dalam kerjaya masing-masing sama ada tuan dan puan sedang membina kerjaya masing-masing atau membina bisnes. Apakah ciri-ciri kandungan ataupun ciri-ciri konten posting kita di social media. Jadi dalam konteks ini saya sebenarnya membawakan perkara-perkara ataupun konten-konten yang sebenarnya saya sudah praktiskan. Jadi antara praktisnya adalah membuat posting setiap hari itu dan ada disarankan untuk membuat posting pendek, ada yang disarankan untuk membuat posting banyak kali. Jadi keadaan-keadaan itu sebenarnya banyak bergantung kepada apa yang kita post, apa yang kita tulis di social media. Jadi panduan ini sebenarnya merupakan panduan yang saya sendiri lakukan, maksudnya dari segi orang kata pengamalannya tuan dan puan sebenarnya boleh rujuk juga kerana ia adalah apa yang tuan dan puan lihat, apa yang saya lakukan, posting-posting di dalam Facebook terutamanya, kerana saya meletakkan Facebook sebagai satu medium utama dan kemudian ada 2-3 lagi medium lain. Jadi kebanyakannya bermula dengan Facebook dahulu, kemudian barulah ada perkongsian di blog dan juga ada perkongsian di YouTube dan seterusnya di LinkedIn dan IG. Tetapi perkongsian ini saya susunkan mengikut kapasiti kerana ia adalah dibuat sendiri. Saya tidak ada admin ataupun tidak ada secara khusus pembantu yang menyusun jadual posting di social media. Buat masa ini saya masih melakukannya sendiri. Jadi dengan kapasiti itu disusunkan mengikut kadar kebolehan semasa. Walau bagaimanapun elemen-elemen ini sentiasa ada. Jadi dalam video ini saya akan kongsikan bersama tuan dan puan 6 konsep posting yang perlu kita ada dan kita perlu susunkan dalam setiap bulan. Jadi hari apa, bila, bagaimana, mungkin tuan dan puan kena buat satu kalender secara personal lah, secara personal. Minggu pertama, kedua, ketiga dan keempat daripada hari Isnin hinggalah hari Ahad. Jadi disusunkan apakah posting, jenis-jenis posting dan kandungan yang tuan dan puan mahu letakkan. Yang ini adalah satu. Jadi satu posting satu hari yang berkenaan item-item ini untuk membina kepercayaan, to build trust behind the screen. Antara tujuannya adalah untuk membina kepercayaan di sebalik skrin laptop dan handphone, kerana secara maya ni sesiapa sahaja boleh jadi sesiapa, tetapi kita mahu meletakkan diri kita sebagai seorang individu yang real. Kita adalah manusia, jadi kita mahu kita manusia dan kita mahu berhubung dengan manusia. We are human and we want to connect with human. Jadi apakah elemen ataupun konten dalam posting yang membantu kita menunjukkan kita ini sebagai seorang manusia yang normal? Okey, saya kongsikan. Yang pertama adalah tentang social and association proof. Maksudnya bukti sosial dan bukti association ni bukan persatuan. Maksudnya apakah yang kaitan kita tu? Apakah yang dikaitkan dengan kita? Jadi social proof dan association proof. Sebagai contoh tuan dan puan, social proof ini berbentuk, katalah saya beritahu tuan dan puan, sebelum ini saya pernah menjadi guru tadika, contoh. Jadi apakah satu posting dengan satu gambar yang menunjukkan bahawa sebenarnya betul saya pernah mengajar di sebuah tadika. Itu adalah salah satu contoh social proof. Ataupun kita kata saya merupakan seorang chef, seorang chef yang menghasilkan kek-kek yang sedap dan cantik presentationnya, contoh. Jadi kita nak beritahu bahawa kita adalah seorang chef yang memang membuat kek, pakar membuat kek dengan decoration yang cantik dan rasa yang sedap. Jadi kita mesti ada satu, sama ada di dalam bentuk video ataupun dalam bentuk gambar bersama posting. Jadi kita perlu ada posting jenis macam itu, maksudnya yang berbentuk social proof dan association proof. Katalah tuan dan puan kata, tuan dan puan, saya merupakan seorang ahli akademik,
ahli akademik yang memberikan input-input dan pembelajaran kepada adult learner contoh. Jadi association proof itu termasuklah tuan dan puan menunjukkan aktiviti yang mana tuan dan puan menjadi ahli kepada satu apa orang kata sebagai ini contoh satu ahli orang kata kumpulan perkumpulan pengajar-pengajar pendidikan untuk orang dewasa contoh. Mungkin tuan dan puan ada mesyuarat, mungkin tuan dan puan ada majlis perjumpaan ataupun ada sesi alumni Jadi ada satu posting yang menceritakan perkara itu dan bersama gambar ataupun video. Itu satu jenis yang pertama, konten jenis yang pertama yang berbentuk sebagai social proof ataupun ataupun association proof. Itu yang pertama. Yang kedua adalah posting yang berbentuk engagement. Posting berbentuk engagement ini biasanya perkara-perkara yang berbentuk umum dan kemudian mungkin disusuli dengan satu jenis soalan. Kadang-kadang audience kita ataupun followers kita ataupun friends kita ini tidak menjawab. Tetapi apabila dia baca, dia like, dia jawab dalam hati. Jadi sekurang-kurangnya ada engagement di situ. Katakanlah kita kata dia mungkin perkara yang simple. Hari ini hujan di Kajang. Saya masih lagi mengemas-kini beberapa file di laptop yang perlu disusun. Apa yang sedang tuan dan puan lakukan sekarang? Contoh. Jadi ada satu soalan di hujung posting kita itu yang meminta agar ada jawapan daripada audience walaupun dia tak type tapi sebenarnya dia menjawab dalam hati. Itu contoh. Ataupun satu jenis lagi, ada sesetengah individu yang akan buat posting, dia bertanya soalan, katalah hari ini saya tak ada idea nak masak apa? Kawan-kawan masak apa? Contoh, ada soalan begitu, maka kawan-kawan jawab. Ada satu jenis lagi adalah yang berbentuk yang ini kadang-kadang tidak sesuai sekiranya kita bukan satu individu yang mempunyai orang kata raving fans ataupun die-hard fans. Sebab bila kita tanya tanyakan saya satu soalan yang bermain di kepala anda contoh kan. Jadi kadang-kadang kita tanya soalan macam tu terlalu terbuka dan apabila tidak ada respon, nanti tuan dan puan yang akan kecewa. Jadi buatkan satu engagement posting ini berbentuk bertanya semula dan mereka akan menjawab atau tidak, kita tak ada apa-apa. Tetapi kalau tinggalkan soalan. Hari ini saya mahu menjawab soalan. Saya pernah lihat ada beberapa kawan yang memang ada raving fans, yang memang ada pool of friends lah. Ni tahap selebriti lah sebenarnya kan. Bila dia kata, dia letak je satu soalan, ask me anything. Tu banyak soalan tu kan. Jadi dia different impactnya. Kalau kita tanya ask me anything, tak ada siapa pun yang menjawab. Jadi berhati-hati juga apabila kita memilih konsep engagement ini. Dan konsepnya adalah ask me anything. Tapi kalau kita tak berapa selesa dan kita tahu audience kita, friends kita bukanlah sejenis yang begitu, dan kita pula bukanlah selebriti sampai ke tahap orang nak bertanya, merujuk kepada kita secara terbuka, sebab Facebook biasanya engagement terbuka. Jadi tidak perlu buat posting yang sebegitu. Lebih kepada kongsikan sesuatu dan tanyakan semula apa keadaan ataupun situasi friends dan kita punya follower tu tadi. Itu yang kedua, yang berbentuk engagement. Yang ketiga berbentuk promotion, iaitu dia promotion ni maksudnya either you are promoting others, kita promote orang lain, kita promote diri sendiri, dan kita buat recommendation. Kena ada juga posting ni. Dalam sebulan mesti ada sekurang-kurangnya satu. Tapi kalau tuan dan puan lihat jenis nature of your business, tuan dan puan kena lihat apa jenis bisnes tuan dan puan. Kalau macam saya memang perlu promote hari-hari. Saya mesti promote diri saya hari-hari. Jadi saya akan sebut, tuan dan puan, saya Nur Aminah binti Omar, saya adalah seorang business advisor dan saya menerima jemputan serta kolaborasi untuk mengendalikan program bersama usahawan dan syarikat-syarikat SME. Jadi saya kena sebut kerana saya kena promote. Kalau tuan dan puan tak suka sekalipun, ke rasa dah penat nak dengar sekalipun, ini adalah sebahagian daripada jadual yang memang dan skrip ataupun teks. Ada teks tertentu yang memang diletakkan kerana tujuan posting itu adalah tujuannya yang ketiga, kena ada content promoting.
orang kata mewar-warkan. Jadi ada kalanya kita mewar-warkan orang lain, kita promote others. Jadi promote others ni kita boleh share, apakah yang kita nak promote tu tadi. Adakah dia berbentuk perniagaan, adakah dia berbentuk posting yang bagus, adakah dia berbentuk nilai. Itu pun boleh dilakukan. Jadi promoting others. Yang kedua tadi, promote yourself. Promote yourself. Apa yang nak dipromote tu? Jadi itu tuan dan puan kena pilih, sebab yang itu adalah bergantung kepada tuan dan puan punya personal brand positioning secara online. Jadi yang ketiga adalah mencadangkan ataupun kita recommending others. Recommendation ni kadang-kadang kita kata recommend ke mana nak bercuti. Kita sarankan kepada kawan Facebook ataupun kepada follower kita kat mana nak bercuti, kat mana nak makan, kat mana nak membeli barang. Itu pun boleh. Sebab dia dalam konteks promoting. Tapi jangan lupa, mesti ada promoting yourself or specifically your current business. Kalau tidak, macam mana kan? Okey, itu yang ketiga, promoting. Yang keempat adalah tentang sharing. Share ni adalah termasuk share your current views about current affairs. Yang ini sangat bahaya, tetapi tuan dan puan perlu belajar untuk membuatnya juga dalam keadaan yang baik dan neutral. Kerana mesti juga tuan dan puan apabila ada secara online, terutama di social media, mesti tuan dan puan adalah individu yang mengambil tahu tentang keadaan semasa. Jadi share your current views about current affairs, ataupun boleh repost maksudnya kita jumpa posting-posting yang bagus tentang current situation dan repost. Kalau tuan dan puan tanya saya banyak repost kerana saya mengambil pendekatan untuk tidak mengupas perkara-perkara yang terlalu sensitif, tetapi sekiranya perlu, saya ada juga buat tetapi lebih dalam bentuk video supaya dia ada penerangan. Sebab kalau kita kata kita type sahaja, ada kalanya difahami secara berbeza. Jadi kalau kita buat video, itu pun ada orang salah faham. Kita dah buat video pun ada orang salah faham. Tapi tak apalah, kerana ramai yang menonton. Dan biasanya yang menonton tu, kalau katalah ada 500 view, ada seorang saja yang salah faham tu, tak mengapa, kerana biasanya orang lain yang akan bantu orang yang tak faham tu supaya faham. Jadi itu keadaannya. Jadi kena ada satu sharing about current views ataupun current affairs dengan cara kita menaip, ataupun kita boleh buat video, ataupun kita repost sahaja. Kadang-kadang ada komen-komen yang lebih bagus daripada menteri, ataupun daripada profesor, ataupun daripada doktor. Kita share sahaja. Kita share, repost. Jadi bermakna kita masih lagi mengambil berat dan mengambil tahu tentang keadaan semasa yang berlaku. Okey, itu yang keempat. Yang kelima adalah inspiring others, memberi inspirasi kepada orang lain. Baik, memberi inspirasi ini termasuklah bercerita, termasuklah kita letak quote. Quote, kadang-kadang tuan dan puan ada banyak quote-quote yang cantik-cantik, tetapi tuan dan puan perlu ingat, sekiranya benda tu kita kata diambil dari website lain, pastikan ada kredit kepada website tersebut lah, ataupun share sahaja. Ataupun memang itu, kalau itu quote orang lain, typekan dan letak nama orang tu. Kalau memang itu quote orang tapi kita tak ingat siapa, kita letak sajalah dia sebagai satu quote, ataupun anonymous, tak tahu, kita tak ingat. Jadi letak saja ia adalah satu quote. Dia begitu. Mungkin kita share quote, mungkin kita share apa yang kita belajar hari ni, sebab kita nak menginspirasikan orang lain. Jadi kita boleh kata, apa yang saya belajar hari ni, what did I learn today. Ataupun seterusnya, mungkin kita kata kita bercerita tentang milestone, maksudnya kita bercerita tentang pergerakan ataupun progres, mungkin tentang syarikat, mungkin tentang peribadi, tetapi ambil satu segmen. Janganlah milestone tu cerita daripada tarikh tuan dan puan lahir sampai sekarang, kahwin anak 6 ni, janganlah. Maksudnya ambil sikit segmen tu, sikit milestone, ambil sikit dan postkan. Kerana posting yang berbentuk inspiring others ni mesti juga ada sebulan, mesti ada juga. Jadi tuan dan puan boleh susunkan, adakah inspiring others ini dalam bentuk cerita apa yang kita nak ceritakan, ataupun dalam bentuk quote, ataupun bentuk apa pengajaran yang kita dapat daripada minggu tu ke hari tu ke bulan tu, ataupun kita ceritakan tentang pergerakan, tentang milestone ataupun achievement kita pada minggu itu, pada hari itu, atau pada bulan itu. Dia begitu. Dan seterusnya, yang keenam adalah tentang values. Kongsikan, share your values. Katalah, apakah nilai-nilai kekeluargaan yang tuan dan puan pegang? Apakah nilai-nilai kehidupan yang tuan dan puan pegang? Apakah nilai-nilai cinta dan kasih sayang yang tuan dan puan pegang? Apakah nilai-nilai dalam hidup lah, dalam hidup.
bila saya kata nilai-nilai ini termasuk lifestyle, tetapi lifestyle itu bukanlah tunjuk fancy handbags, fancy shirt, bukan. Dia menunjukkan apakah cara kita hidup tu. Adakah kita ini mengamalkan hidup sihat. Jadi mungkin tuan dan puan akan share, tuan dan puan ada aktiviti simple saja, mungkin aktiviti berlari dengan anak-anak ataupun skipping rope, main skipping rope kat rumah dengan anak. Itu menunjukkan bahawa apakah nilainya? Nilainya hidup aktif, hidup sihat bersama keluarga. Ataupun mungkin tuan dan puan sekali-sekala ada kadang-kadang kita tengok bila kita kata ada kawan-kawan kita buat posting membawa keluarga bersia-sia, itu sebenarnya nilai kekeluargaan yang dia nak tunjukkan. Tetapi kalau hanya itu saja yang tuan dan post setiap hari, maksudnya hari-hari post pergi makan sini, hari-hari post pergi jalan sini, jalan sana, dia dah jadi lain pula. Lain persepsinya kerana benda tu hari-hari. Yang saya sebut tadi ada 6 ni tadi kena disusun dalam sebulan. Jadi sepanjang 30 hari itu kita punya FB friends ataupun Facebook page follower tadi ataupun Facebook followers, tak kira lah. Yang saya cakap ni adalah dalam konteks Facebook sahajalah kerana saya kongsikan 6 perkara ini, apa yang dimainkan, apa yang saya lakukan di sekitar Facebook. Jadi mungkin tuan dan puan ada platform lain tetapi boleh gunakan konsep yang sama. Jadi sekiranya kita hanya post tentang kita jalan, kita asyik main dengan anak sahaja, jadi dia tidak memberi makna. Katalah setiap hari kita post yang kita ni main dengan anak sahaja, maksudnya kita tak ada share benda lain. Kita tak ada share tentang social proof, association proof, tak ada, engagement tak ada, kita tak promote, kita tak recommend, kita tak share current views, kita tak inspire others. Jadi dia tak balance. Bila tak balance, image ataupun persepsi yang dilihat kepada kita secara online tu dia jadi fake, dia jadi macam tak betul, macam dia akan lihat seolah-olah nak menunjuk-nunjuk. Jadi perlu berhati-hati juga kerana apa yang kita paparkan secara online itu sepatutnya menggambarkan diri kita yang sebenar. Jadi kalau tuan dan puan lihat sepanjang bulan Ramadan saya ada buatlah journal hari ni buka puasa dan sahur masak apa dan apa, sedikit senario. Tetapi saya tidak tunjukkan gambar masakan apa tu semua kerana saya letakkan satu had sejauh mana dalam konteks itu yang saya mahu kongsikan secara umum. Tetapi kalau tuan dan puan baca, tuan-tuan tengok, tuan dan puan tahu bahawa saya adalah sama saja seperti mak-mak di luar, ada anak, ada orang kata ada keluarga, ada rumah yang bersepah, ada, maksudnya sama. Saya bukanlah alien ataupun saya bukanlah orang yang pelik-pelik. Maksudnya saya sama saja macam tuan dan puan juga. Dan ada kalanya apabila kita buat posting ataupun kita mendedahkan kehidupan kita secara peribadi itu, kita kena kawal juga sejauh mana kita mahu dedahkan. Selebihnya kita akan simpan untuk kita punya close friends, relatives, maksudnya ahli keluarga kita lah. Kita simpan untuk ahli keluarga kita sahaja. Jadi untuk dalam tujuan online presence, terutamanya menyusun konten di social media, saya ulang sekali lagi, saya sudah kongsikan adalah 6 kategori, maksudnya 6 jenis konten yang kita boleh susunkan dalam sebulan di Facebook ataupun di social media kita. Jadi ini adalah antara perkara yang memang saya belajar, saya baca, saya masuk kelas juga, dan juga saya garapkan dia. Ada 6 Yang pertama tadi tentang social proof dan association proof tadi tu. Kedua tentang posting berbentuk engagement tadi. Ketiga tentang posting berbentuk promoting tadi. Kemudian yang keempat adalah posting yang berbentuk sharing, berkongsi. Yang kelima posting berbentuk inspiring others. Yang keenam posting yang berbentuk nilai, perkongsian nilai, values. Jadi sekiranya tuan dan puan mendapati video ini membantu tuan dan puan sedikit sebanyak idea untuk buat posting jenis yang macam mana, boleh tinggalkan thumbs up, boleh klik subscribe untuk channel YouTube Nur Aminah Omar, dan sekiranya menonton di platform page Nur Aminah Omar, boleh klik like and share supaya sampai maklumat ini kepada rakan-rakan yang lain. Jadi dengan itu tuan dan puan boleh lihat apa yang saya kongsikan ini merupakan antara perkara yang tuan dan puan akan nampak sama ada di page dan juga di personal Facebook. Tapi banyaknya di personal Facebook lah, kerana di page lebih kepada perkara-perkara yang berbentuk lebih serius lah, konten yang panjang berkenaan dengan business tips. Alright, untuk itu tuan dan puan saya ucapkan terima kasih. Selamat menjalani kehidupan yang lebih baik untuk esok dan akan datang. Sehingga kita jumpa lagi.